berkat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, saudara dan saudari, sahabat-sahabat usahawan di luar sana. Sebelum itu, ingin saya memperkenalkan diri saya kepada yang belum kenal. Saya Haji Zainal bin Abdul Hamid, Zainal Abidin bin Abdul Hamid, iaitu pengurusi Biro IT Pedasam Selangor. Selamat datang semua sahabat-sahabat. Baiklah, untuk tidak membuang masa lagi saudara dan saudari, kita mulakan siaran kita pada petang ini dengan menjemput tidak lain dan tidak bukan yang berusaha YDP Pedasam Selangor. Dengan segala hormatnya, saya persilakan Cik Azman Nizam bin Baharum untuk menyampaikan kata-kata awal. Silakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum. Selamat petang. Apa khabar semua sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan? Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Khabar baik. Saya nampak semua ceria-ceria, bersemangat. Ada yang dah sampai ke Kelantan ke ni? Boleh rentah negeri, dah sampai ke Sabah Sarawak, sampai ke Langkawi. Sama-sama kita jaga SOP tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Terima kasih Tuan Haji Zainal Abidin Abdul Hamid selaku moderator kita sembai pada persantan ini yang saya lalukan Cik Muhammad Saifullah daripada Armani Media Sdn Bhd, Ahli Jawatankuasa pada Sama Negeri Selangor, tuan-tuan dan perempuan para usahawan yang gigih dan begitu jitu dalam menjalankan perniagaan masing-masing. Alhamdulillah dapat kita bertua pada petang ini, insya-Allah bersama dengan Armani Media yang akan disampaikan oleh Cik Muhammad Saiful akan berkongsi apa yang dikatakan sebagai geran digital marketing itu, insya-Allah. Saya ingin sentuh sikit tentang syarikat ataupun jenama Entrepreneur Insight milik Armani Media Sdn Bhd ni bukanlah jenama asing dalam dunia usahawanan negara kita. Banyak program-program usahawanan yang menjadi ikons dan berprestij seperti 100 Most Influential Young Entrepreneurs, Peak Investment Summit, Kembara Hartanah, Jom Beli Live, Prestige, Developer Awards, Majalah Entrepreneur Insight, Asia Halal Brand, Convention Usaha Ultra dan Nation Entrepreneur Convention. Pedasam Selangor amat bertuah kerana dapat bekerjasama dengan sebuah syarikat yang saya sifatkan sebagai satu institusi. Kerana program-program yang dijalankan sangat menyeluruh, termasuk penekanan kepada aspek pemasaran berdaya tinggi, melibatkan tokoh dan pengaruh-pengaruh segenap lapisan termasuk kepimpinan negara, agensi kerajaan, selebriti, ikon usahawan dan tidak ketinggalan pengurusan syarikat. Di bawah teraju Datuk KK Chua telah menganjurkan Convention Usahawan Bumiputera dan Asia Halal Brand Awards sebagai sokongan dan kemajuan perniagaan masyarakat Bumiputera dan Muslim halal produk. Pedasam Selangor amat yakin dengan kerjasama ini akan memberikan banyak kebaikan dan lonjakan dalam memperkembangkan lagi potensi dan kelebihan produk dan perkhidmatan Bumiputera khususnya. Golongan pengusaha kecil, IKS dan mikro terutamanya dalam kita mendepani cabaran COVID-19 untuk kita bangkit dan berjaya. Saya percaya usahawan dalam dan luar forum ini mempunyai kekuatan dan jati diri yang teguh dan padu. Masakan tidak, tuan-tuan hadir bersama-sama kita pada petang ini untuk kita mengharap peluang melalui geran digital pemasaran. Kami Jawatankuasa Pedasam Selangor telah meneliti dan memahami skop dan pakej yang bakal dirangkumkan dan diterjemahkan kepada tuan-tuan. Ia amat mencakupi pelan pemasaran yang komprehensif seperti pembikinan video, pemasaran produk usahawan, program live show bersama Jom Beli secara live yang dihostkan artis-artis terkenal seperti Fahrin Ahmad, Era Fazira, Wani Hasnita dan ramai lagi. Juga written content untuk platform media sosial usahawan dan 5 lagi program atau package di mana semuanya adalah percuma. Saya difahamkan oleh pihak Armani Media,
harga sebenar pakej pendigitalan PKS ini bernilai RM10,600 untuk setiap usahawan yang berjaya menyertai program ini. Pihak MDEC hanya membayar 50% atau maksimum RM5,000 sahaja daripada jumlah keseluruhan kepada Amani Media. Tetapi dengan kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan dan Amani Media Sdn Bhd, usahawan dikecualikan daripada membayar baki daripada pakej yang dibungkuskan nanti. Sama-sama kita akan dengar taklimat yang akan disampaikan oleh Sheikh Muhammad Saiful mewakili Amani Media agar tuan-tuan dapat lebih memahami terma dan syarat permohonan. Jangan khawatir tuan-tuan dan puan-puan kerana syaratnya amat mudah dan kami telah mewujudkan wasit grup khas bagi menyediakan khidmat sokongan ketika proses permohonan. Kelulusan oleh pihak BSN, manfaat dan faedah serta kompetensi pakej digital pemasaran yang akan dicakna dan diolah oleh tim Amani Media. Perdana Selangor akan bertindak sebagai pemudah cara di mana semua dokumen permohonan tuan-tuan dan puan-puan hendaklah diserahkan kepada kami untuk kami pastikan lengkap dan memenuhi syarat-syaratnya. Perdana akan menghantar permohonan tuan-tuan kepada Bank Simpanan Nasional untuk proses kelulusan. Kami juga akan memastikan tuan-tuan akan mendapat perkhidmatan 100% terbaik oleh tim Amani Media. Saya amat berharap agar tuan-tuan dapat memberikan maklum balas kelulusan kepada kami kerana lulus atau tidak, tuan-tuan dan puan-puan orang yang pertama yang akan dihubungi oleh pihak Bank Simpanan Nasional. Hadirin sekalian, kita perlu mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan senario perbezaan yang jauh berbeza untuk membolehkan kita kekal berdaya saing, mengekalkan prestasi yang cemerlang dan melonjakkan lagi pendapatan. Sudah pasti kesan COVID-19, ramai kalangan kita telah berubah media pemasaran secara digital dan mengadaptasi perkhidmatan atas talian bagi memastikan kita tidak ketinggalan dan terpinggir. Pasca COVID-19 membawa kepada perubahan dalam pendigitalan perniagaan dan perkhidmatan dalam skala yang lebih meluas. Tuan-tuan yang saya hormati, bagi pihak Dasama Selangor, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Saiful yang sudi memberi peluang kepada ahli perdasama dan para usahawan. Dan yang saya ucapkan kepada Tuan Haji Zainal Abidin Abdul Hamid selaku moderator dan pengerusi Biro IT Perdasama Selangor. Seterusnya ucapan terima kasih dan sokongan serta sambutan hebat. Siapa lagi bukan tuan-tuan dan puan-puan yang sudi bersama-sama kami pada petang ini. Saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk menjadi ahli keluarga Perdasama. Banyak kelebihan, kebaikan dan puan-puan bolehlah belik-belik Facebook, IG dan Twitter kami Perdasama Selangor. Pandemik tak pandemik tahun ini sahaja walaupun PKP 2.0, 3.0, lebih 50 program yang telah kami jalankan. Terkini pada 18 hingga 24 Oktober ini, kami akan membimbing 40 peserta e-kasih, melatih dan membimbing usahawan dalam bakery di Regency Hotel di bawah program Pemerkasaan Ekonomi Komuniti Bandar atau PKEB melalui dana Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Daripada 120 NGO yang memohon, hanya 30 NGO sahaja terpilih termasuk Perdasama. Dan akan datang, Perdasama sedang mengumpulkan isu-isu peniaga dan usahawan. Ada tak permohonan tuan-tuan dan puan sangkut di sana sini? Agensi pembiayaan di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan terutamanya seperti Tekun, Bank Rakyat, SME Bank Pernas dan lain-lain. Jika ada permohonan tuan-tuan dan puan gagal dan tidak diberikan sebab-sebab kenapa gagal, serta isu-isu lain yang dihadapi seperti ruang perniagaan, pelesenan, geran ekspor dan promosi, pensijilan halal, pengukusan dan teknologi dalam pengeluaran. Kongsilah dengan kami pada sesi webinar atau online yang akan kami adakan insya-Allah pada 11 November depan. Kami bukan pakar, kami tidak pandai semua perkara, insya-Allah, tetapi kami sedia mendengar dan akan mencari jalan untuk membantu tuan-tuan dan puan mengatasinya. Maaf tuan-tuan dan puan jika saya mengambil masa yang panjang. Semoga ikatan ukhuwah dan networking yang termeterai hari ini akan berkekalan dan bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Majlis warahmatullahi siaran, taala wabarakatuh. ya itu dia. Majlis siaran mengucapkan jutaan terima kasih khasnya kepada yang berbahagia yang berusaha YDP kita Encik Azman Nizam Baharom. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, pandemik pada tahun ini bukan merupakan satu pandemik yang bukan calang-calang pandemik, ia melibatkan ekonomi kita. Maka dengan itu, saudara dan saudari usahawan di luar sana, saya mengambil inisiatif bersama yang berbahagia, Tuan YDP kita, membawa saudara dan saudari berada di dalam keluarga Perda Sama Selangor. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Perda Sama Selangor ini merupakan salah satu NGO yang paling aktif, Perda Sama yang paling aktif di Malaysia ini. Untuk makluman saudara dan saudari. Maka dengan itu, saya dengan tidak melengah-lengahkan lagi untuk saudara dan saudari mendengar taklimat marketing digital yang akan disampaikan oleh Encik Muhammad Saifullah daripada Armani Media 94. Saya bagi peluang selama 10 minit untuk Encik Saiful untuk memperkenalkan siapakah Armani Media ini. Silakan tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang hadir pada sesi hari ini. So pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih. Saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak Perda Sama, terutamanya Tuan Azman dan juga Tuan Haji Zainal lah, sebab memberi kita peluang untuk bersama-sama share tentang geran digital marketing kepada usahawan-usahawan di bawah jaringan Perda Sama lah. So bersama dengan saya hari ini saya ada satu partner which is Encik Hafiz. So Encik Hafiz boleh kenal diri. Assalamualaikum semua. Saya pun nak ucapkan terima kasih kerana memberi peluang kepada kami untuk menerangkan siapa kami dan apa yang kami boleh offerkan. Okay, so untuk pertama sekali saya akan share dulu kita punya video untuk profile company kita lah. So dari situ kita dapat sedikit insight sebenarnya apa yang Armani Media buat ya. It attracts a lot of people here. Give us an open idea on how to buy a property. Kita sedang menyaksikan Jumbal Hartanah by Property Insight. Good vision of the future of the garden. For every developer to cater to night. It will ensure that people have incentive and the drive. Property Insight is the right media to give. Well, thanks the organizer. With this, I think I'll work even harder. Tonight's event should encourage the winners and other young entrepreneurs. I would like to thank Armani Media Sdn Bhd, Dr. KK Chua. I'd like to thank Dr. KK and Entrepreneur Insight for recognizing me at this very prestigious award. It's one, it's encapsulating so many entities and so many industries. For that, industries already one of the champions of the industry on Asia Celebrate by
memang entrepreneurship is very important. Okey, saudara dan saudari, itu dia Armani Media telah pun memperkenalkan siapa Armani Media. Baiklah, saudara Saiful, apakah sumbangan ataupun matlamat kita mengadakan siaran pada petang ini khusus untuk usahawan-usahawan Negeri Selangor khasnya dan ahli-ahli kerjasama? Silakan. Okay, so basically macam tujuan kita approach Perdasama and nak berkolaborasi dengan Perdasama ialah untuk mewar-warkan tentang geran digital marketing daripada MDEC. So basically MDEC is Malaysia Digital Economy Corporation lah. So before ni pun MDEC dah selalu lah buat-buat geran untuk usahawan, and then kali ni kita dilantik sebagai service provider. So service provider untuk menjalankan digital marketing kepada usahawan yang lulus permohonannya. So maksudnya yang saya tahu dekat sini semuanya ialah usahawan kan. So sekiranya tuan-puan apply untuk grant ni and sekiranya lulus, tuan-puan akan dapat free digital marketing package untuk promote business tuan-puan lah. Macam tu. So yang itu ialah kepakaran kami lah. Okey, baik. Setelah katakan usahawan-usahawan ini memohon grant digital marketing, jadi apakah peranan seterusnya? Dalam bentuk apakah Armani Media ini memainkan peranan dalam membantu usahawan-usahawan? Silakan. Baik, so sekiranya usahawan-usahawan ni apply untuk grant digital marketing ni, kita akan bagi beberapa jenis digital marketing package kepada usahawan. Yang pertama is web banner. So web banner tu kita buat macam poster and then kita akan iklankan dekat kita punya website, and then dekat situ kita boleh dapat lebih kurang 100,000 capaian lah kepada web banner ataupun poster tersebut. Dan yang kedua, kita akan buatkan artikel writing. So sekarang kan zaman teknologi dah moden, apa-apa kita nak tahu kita akan terus Google. So bila kita Google, kita boleh terus baca secara detail. Benda ni apa, benda ni apa. Tapi kadang-kadang kita punya sendiri, bisnes kita sendiri tak ada dekat Google lah. So apa yang kita akan buat is kita akan buatkan artikel bercerita you punya bisnes secara detail. So bila orang type kat Google tentang you punya bisnes, dia boleh baca secara terperinci lah apa yang you offer. And then last kali yang paling penting is kita akan buatkan video shooting. Yang video shooting tu kita akan buat kat studio kita. Video pendek, dalam masa 5 minit tu kita akan jemput artis and then dengan you akan di-interview lah. So artis tu akan interview you and then dari situ you akan terangkan tentang you punya produk ataupun servis, and video tu kita akan post di social media kita. Dan untuk semua yang saya katakan ni, tuan rasa okey ke kalau saya share sekali skrin? Okey tuan Saya akan share skrin dulu. Sebab kalau kita bercakap saja takut dia mengantuk sikit. Sekejap saya share skrin dulu Right. Okay, so basically yang this one is kita punya package digital marketing yang tadi saya terangkan. And then saya akan start dengan syarat kelayakan dulu. So untuk syarat kelayakan, ni yang paling penting lah. So pertama sekali dia pemohon haruslah ataupun bisnes tu haruslah dimiliki oleh rakyat Malaysia, at least 60% lah. So sebelum ni kita ada juga permohonan and then kita tengok semua dokumen dah cantik tapi dia di reject. So bila kita tanya, rupanya dia bukan dimiliki oleh rakyat Malaysia lah. So maksudnya shareholder dia. And then dia berdaftar dengan SSM and sekurang-kurangnya 6 bulan. And then untuk bank, dia perlu ada bank account semasa. And then bank account semasa tu dia kena ada at least 5,000 jumlah kredit. So dia tengok pada jumlah kredit, 5,000 jumlah kredit untuk
2 bulan. So 5,000 lah. So dia tak tengok kepada baki, tak kisah berapa banyak baki pun still boleh memohon. Okay. So ni yang saya sharekan tadi. So dalam sekiranya usahawan memohon dan lulus, ni jenis-jenis marketing yang usahawan akan dapat. So macam artikel writing, kita support guna Google Ads, and then web banner dekat website, lepas tu video shooting dengan artis, and kita akan share dekat social media lah. Tapi yang paling penting is, semua yang kita akan buatkan tu kita akan bagi balik kepada usahawan untuk usahawan post kat mana-mana. Dia takkan ada apa-apa copyright issue lah. Okay. So ni sedikit tentang profil syarikat kami, tadi saya dah share. So kita ada 2. Property Insight untuk hartanah and then Entrepreneur Insight untuk usahawan. So tapi untuk grant ni kita akan fokus lebih kepada usahawan punya insight lah, Entrepreneur Insight. Okay, so ni antara event yang kita buat sebelum ni. And then ni Jom Beli live show tu. So sebelum ni untuk Jom Beli ni kita sebab PKP, so kita terpaksa buat secara atas talian. Tapi sekarang PKP dah tak ada, so usahawan boleh datang ke sini lah, datang ke studio kita and then shooting dengan artis. Tak ada masalah, tak kisah negeri apa pun boleh apply, tak ada masalah. Yeah, so basically kalau yang tadi iklan dekat website kita tu, website Entrepreneur Insight kita ada lebih daripada 200,000 pelawat. So dari kat sini kita akan iklankan selama 2 minggu, so kita boleh dapat lebih kurang 100,000 reach insyaAllah. And then ni media sosial kita, again kita post dekat Entrepreneur Insight tentang video-video yang kita akan buat untuk Tuan Puan. Ini tentang penulisan artikel, support by Google Ads, web banner, poster dekat website. Ini secara total lah apa yang kita offer ataupun apa yang saya bercerita tadi. Semua konten yang kita buat tu kita akan bagi balik kepada pemohon tanpa ada bayaran. So juga boleh post dekat mana-mana, tak ada masalah. Okay. So ni dokumen diperlukan tadi, simple lah. Borang permohonan, ada 4 dokumen borang permohonan. Salinan pengenalan kalau sole, so 1, kalau ada partner, semua partner, dan penyata syarikat, akaun semasa untuk 2 bulan terkini, and SSM, sijil SSM lah. Catat aliran di borang dia. So saya rasa so far tu saja sharing untuk ni, and then mungkin kita boleh buka untuk Q&A. Okey, sebelum kita beralih kepada Q&A, Cik Saiful, saya ingin bertanya sedikit ataupun usahawan-usahawan di luar sana ingin mendapatkan sedikit maklumat. Sebenarnya dari mana dana ini didapati? Yang 5,000 itu, adakah usahawan itu direct mendapat 5,000 cash ataupun berbentuk yang macam mana? Sila jelaskan Cik Saiful. Boleh Tuan. So basically macam kalau dana tu, kalau MDEC punya grant, dana tu daripada under program penjana lah. So maksudnya inisiatif kerajaan. So dana tu dia akan salurkan kepada service provider, untuk service provider ni guna untuk buatkan marketing pada usahawan. Macam tu. So proses dia memohon. Pertama, usahawan juga dulu akan dapat tahu dia punya status sama ada lulus atau tidak. So kalau lulus, BSN akan SMS tentang kelulusan tu kepada usahawan. Lepas tu baru kita akan dapat tahu macam tu. So kita akan dapat full list lah usahawan yang dah lulus. So daripada list tu kita akan start marketing. So duit tu pun akan diberi kepada kita setelah kita dapat full list. Jadilah full list tu. Assalamualaikum. Saya nak tanya. Okey, waalaikumsalam. Saya Noraini pada Pedasama Ulu Selangor. Tadi Tuan ada sebut mestilah mempunyai account bank nama company kan? Contohnya macam saya betul. Buat craft. Tapi saya tak gunakan account bank yang bernamakan syarikat saya yang telah berdaftar dengan SSM. Saya menggunakan personal atas nama saya sendiri, Noraini. So macam mana tu Tuan? Okay, so basically kalau untuk Puan Noraini punya kes, sebenarnya usahawan dekat Malaysia ni dia buat perniagaan tapi akaun bank tu dia guna akaun personal ataupun saving account lah. Kalau untuk permohonan permohonan akan ditolak sebab wajibnya dia kena ada akaun semasa atas nama syarikat. So untuk memohon perlukan akaun semasa lah. Macam tu, tak kisah banyak pun transaction dalam saving tu. So maksudnya memang tak ada peluang lah untuk IKS kecil yang macam ramai sekarang yang terkesan akibat COVID kan. Sebab saya rasa kalau betul-betul friendly speaking you all nak bantu usahawan-usahawan dalam keadaan zaman sekarang ni,
you should be try sesuatu yang tidak maksudnya menyusahkan ataupun meletakkan satu beban yang terpaksa ditanggung oleh semua peniaga-peniaga kecil seperti kami. Saya rasa Cik Muhammad Saifuddin, usaha anda sangat baik, tapi cuma kalau bolehlah seranan kerajaan sekarang kita tidak membebankan rakyat yang memang teramat kesan dengan akibat daripada pandemik ni. Faham puan. Tapi yang untuk permohonan ni, sebab syarat-syarat tu semua memang diletakkan oleh anda itu sendiri. So bukan dari pihak kita okey je sebab kita service provider kan. So permohonan tu akan diluluskan oleh BSN. BSN yang akan semak. BSN ni dia agak ketat tentang syarat-syarat tu lah. Tapi sebenarnya sebelum ni syarat-syarat tu lagi ketat sebab before ni dia nak SSM sekurang-kurangnya setahun. And then bank untuk account semasa tu kena ada 10,000 setiap bulan. So ramai yang mengeluh. So tu time PKP, and then you nak ada 10,000 kan. Lepas tu orang rendahkan dia punya syarat kelayakan tu kepada 5,000 setiap bulan lah. Macam tu. Syarat-syarat tu kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuan. Ya, saya ada pertanyaan ni. Saya Fendi. Daripada PJ. Nak tanya, habis kalau blacklist tu bagaimana je? Maksudnya tuan macam cerita status macam tu tuan? Ya. Yang tu tak ada masalah. Kalau untuk permohonan tu tak ada masalah. Sebab yang dana tu bukan daripada BSN kan. Just handle dana tu sahaja. Sebelum ni pun ramai juga yang ada problem tu and then apply tak ada problem. InsyaAllah. Sebab kalau current account, company account tu kan semua ada. Semuanya kalau kita ada blacklist kan. Faham? Ada checklist. Yang tu boleh je, boleh apply. Boleh lah, tak ada masalah. Okey. Okey, terima kasih. Saya nak tanya boleh? Boleh tanya. Okey, berkenaan dengan program ni, macam kalau saya business nature saya ke arah servicing. So macam mana cara untuk promote tu? Sebab kalau program yang tuan bagi tahu tadi yang macam program jom beli tu, macam saya tak ada produk nak dijual, kita jual servis. So macam mana kalau macam tu, kalau servicing? Jelas. So basically macam kalau untuk servis produk tak kisah. Jelas. Boleh tak tuan boleh. Okay. Basically dia tak kisah sama produk ataupun servis. Sebab cara kita promote masa jom beli tu dia lebih kepada interview punya session. So artis tu dia akan interview you lah tentang you punya business. Lepas tu you boleh explain macam tu. Tak perlu bawa produk. Sebab sebelum ni pun juga yang servis punya business yang apply. Okey, saudara dan saudari, saya ingin mengajukan persoalan ini kepada Tuan Saiful. Geran 5,000 yang usahawan dapat ini, adakah perlu dibayar balik ataupun benda itu sebagai bukan pinjaman ya? Bukan pinjaman, geran. Sila jelaskan Cik Saiful. Untuk geran ni dia tak ada pembayaran semula. So maksudnya kalau usahawan tu apply, lulus dan dia akan dapat free marketing. Dia takkan terikat dengan mana-mana, dia ada pembayaran semula ataupun apa-apa hidden charge lah. So usahawan tak perlu. Okey, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon maaf mungkin ada gangguan talian. Assalamualaikum. Silakan. Saya nak tanya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Saya nak tanya kalau macam saya punya SSM atas nama Tadika lah. Ya, Tadika. Tapi produk saya adalah saya buat servis untuk buat online untuk anak cepat membaca. Jadi kalau saya apply tu SSM saya tak sama dengan apa yang saya bawa lah. Tadika dengan apa yang saya buat tu online tu mencepatkan nak membaca. Jadi benda tu akan jadi clash tak dalam application? Jadi ya, saya akan jawabkan.
So dari segi syarat kelayakan tu, kalau lepas yang dua tadi, iaitu SSM aktif 6 bulan, kemudian ada akaun semasa, tak ada masalah. Tapi untuk produk anak cepat membaca ni ada listed tak dalam SSM tu? Tak ada. Tak ada. So rasanya tak ada masalah. Boleh je. Sebab dia sekaligus lah dalam yang berdaftar untuk tadika ataupun taska. Maksudnya dalam list SSM tu saya tak letakkan yang meniaga tu kelas online lah. Boleh ke tak boleh benda tu? Boleh, tak ada masalah. Sebab pihak BSN dia tak akan tengok nature of your business. Sebab untuk promosi, mereka hanya untuk approval. Tapi dari segi promosi nanti kita boleh buat dekat studio ataupun melalui Zoom. Okay. Jadi bolehlah saya proceed Boleh. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Saya ada soalan nak bertanya. Sila. Waalaikumsalam. Okey. Sebab saya tengok dekat sini ada beberapa yang tanya mengenai transaction lah. Bermula 5,000 ataupun yelah sebab sekarang kan PKP kan. So ada yang tak setiap bulan tu maksudnya tak ada amount yang 5,000 tu. So boleh apply juga ke atau macam mana? Okay, so kalau daripada pihak BSN tadi, mereka akan tengokkan 2 bulan yang paling latest secara berturut. Yang 5,000 tu contoh, kalau kita apply pada bulan 10, kita harapkan penyata bank untuk bulan September dan juga Ogos. Untuk bulan September, ini contoh, kita boleh contoh kita letak RM2,000 untuk September. So kalau pada bulan Ogos nanti, kita nak tengok dalam RM8,000. Tapi kalau masih lagi tak mencukupi sebab pihak BSN dia tak nak tengok pada baki, tapi dia nak tengok pada keluar masuk duit tu, transaksi duit tu. Itu total credit. Okay, faham. Faham. Ya. Maksudnya nak tengok amount credit bukan amount yang ending balance lah. Saya tak berapa jelas, macam ada gangguan. Okay, maksudnya bank nak tengok amount kredit. Maksudnya amount keluar masuk kita, katalah kita apply bulan 10. So dia nak tengok account untuk bulan 8 dan bulan 9 tu. Maksudnya bulan 8 katalah 5,000 plus. Bulan 9 pula mungkin 6,000 plus. Maksudnya tapi ending dekat situ ialah sebab ada yang rolling, ada yang maksudnya yang guna pakai balik kan. So ending dia maybe tinggal dalam 100 ke 200 ke. So maksudnya dekat situ bank tak tengok pada ending lah kan. Dia tak tengok pada balance tapi dia tengok pada jumlah keluar masuk duit tu, iaitu total credit dan juga total debit. Okay, baik, faham. Setakat tu je, terima kasih. Sama-sama. Okey, saudara-saudara yang lain mungkin ada peluang lagi. Kita ada lagi 20 minit sebelum kita tamat untuk ajukan soalan. Banyak lagi masa. Assalamualaikum Tuan. Mungkin Tuan boleh tengok dekat mesej punya komen tu, ada beberapa soalan yang telah diajukan lah dalam video punya messenger. Dalam video punya message. Di mana tu Puan? Okay, kan kalau you pergi dekat di message ni. In-call message tu. Soalan di chat room tu. Cik Saiful lihat soalan di chat room tu. Ya, chat room. Boleh. Entah ya. So ada atau Haji boleh bacakan ni. Haji Zainal boleh go through kat chat room tu, banyak soalan tu tanya tu. Okey, Cik Saiful mungkin boleh monitor soalan yang diajukan tu. Boleh. Boleh dengar suara So dekat sini ada yang tanya kan, ada any upfront ke apa, yang tu tak ada apa-apa upfront, tak perlu risau. Lepas tu ada yang tanya apa yang dimaksudkan transaction 5K tu, tadi saya rasa Saudara Hafiz dah jawab lah. So maksudnya just nak tengok kepada jumlah kredit. So maksudnya tapi dia nak tengok secara total lah, ataupun jumlah 2 bulan tu. So maksudnya kalau contohnya bulan 8 ada dalam 2,000 dan bulan 9 ada dalam 8,000 jumlah kredit. So total dia 10,000. 5,000 dah. So secara 5,000 dah tak ada masalah. So kalau untuk servis boleh
bawa banner untuk program yang tu tak ada masalah. So ramai kalau dekat services punya business yang datang ni diorang bawa banner lah. So tu terpulang kepada usahawan lah. So kalau nak bawa banner boleh bawa banner, letak dekat. Saudara Hafiz nak sambung. Okey, daripada Cik Amirul Ardani tanya total 2 bulan atau perlu 5k transaction per month. Seperti yang telah dijelaskan, contoh kalau pada bulan September transaksi adalah RM3,000 jumlah debit dan kredit. So pada bulan 10 ni apa saudara dan saudari boleh buat adalah untuk keluar masukkan duit tu sehingga mencukupi sehingga ke RM7,000 untuk total debit dan juga total kredit. So kita pun boleh terima juga untuk bulan Oktober dan juga pada bulan September untuk mencukupi paling latest penyata bank RM10,000. Semua sektor bisnes boleh apply ke daripada account Qplex Communication? So yes, boleh. Cuma cara dari segi promosi tu kita akan discuss dengan lebih lanjut lah bersama dengan pemohon yang telah lulus dengan grant ini. Web banner tu macam mana je? Alright, web banner ni kalau kita tengok dalam Facebook kita buka dekat profil kita, dia ada gambar atas tu. So macam juga dalam website, dia akan ada banyak gambar-gambar yang tak bergerak yang boleh dijadikan sebagai iklan. Contohnya kalau web banner yang kita buatkan, kita akan masukkan dalam website kami, entrepreneurinsight.com.my, di mana mempunyai sejumlah 100,000 pelawat dalam tempoh 2 minggu. So kalau ada web banner dalam tu, seramai 100,000 orang boleh nampak bisnes tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so saya nak tanya kalau akaun bisnes tu kita baru buat seminggu bagaimana ya? Kalau baru buat seminggu tak boleh lah, tak cukup lah syarat kelayakan dia. Sebab kita nak tengokkan 2 bulan yang paling latest. Alah, suara dapur. Okay, that's right. Alright, so saya rasa saya sudah menjawab semua soalan. Ada apa-apa lagi soalan? Okey, mungkin soalan terakhir daripada saya, bilakah tarikh tutup sebenarnya proses grant? Jadi saya jawab. So untuk tarikh tutup, dia tak ada tarikh tutup. Sebelum ni kita buka juga permohonan macam ni, dan selagi ada dana, selagi tu boleh bermohon. Ada punya konsep macam tu lah. Sebelum ni ada dana lebih kurang 500 juta. And then 500 juta tu dia habis dalam masa setahun lebih macam tu saja. And then kita tutup balik permohonan. Lepas tu sekarang ada suntikan dana yang baru. Yang tu lebih kurang dalam 100 juta yang saya dengar lah. So yang tu kita estimate dalam beberapa bulan dah habis. So dah habis je dana. So BSN pun tak terima kita punya permohonan. Kita pun akan tutup lah. Okey, saya rasa para usahawan semua jelas tentang penerangan yang telah pun disampaikan oleh saudara Saiful. Jadi saya sebelum mengakhiri program siaran kita pada petang ini, mungkin ada 3 soalan terakhir yang kita mungkin boleh ajukan kepada Encik Saiful sebelum kita terlepas pandang ke mungkin yang lebih soalan-soalan yang lebih penting yang boleh diajukan kepada saudara Saiful. Silakan usahawan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, saya Zainal Hafiz daripada Subang. Bisnes saya landscape. Okey, nak tanya untuk yang grant 5,000 tu, dia memang dapat kepada Armani ke ataupun dapat kepada pemohon? Okey, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum Cik Zainal. So untuk grant ni disebabkan kalau untuk digital marketing, dia harus melalui service provider CSP. Untuk maklumat ni boleh buat semakan dalam website MDEC sendiri, mdec.com.my. So untuk grant ni dia akan sekiranya pemohon lulus, kerjanya akan disalurkan kepada Armani Media. Dalam pertukaran tu kita akan bahagikan package digital marketing
yang kami telah jelaskan sebentar tadi. Dan untuk sedikit peringatan, penambahan sedikit kan, sebab pada 30 September yang lepas, MDEC telah keluarkan MDEC telah keluarkan berita di mana untuk permohonan grant ni, pemohon tidak akan dapat dalam bentuk cash voucher. Sekiranya ada yang offer pertukaran sebagai cash voucher, itu adalah scam. Okey, mungkin kita pergi pada 2 soalan yang terakhir. Assalamualaikum Encik Zaina. Saya nak macam sikit mohon saya Puan Mazni daripada Selangor juga, daripada Bukit Terbangsa Ampang. Mungkin pihak Perdasama mungkin boleh senaraikan sedikitlah dengan terperinci kepada kami usahawan sini untuk mengetahui lebih detail tentang konten yang kami kena pertama yang tadi Tuan YDP kita dah bagi segala information yang borang semua tu. Cuma mungkin sedikit pengenalan tentang konten. Adakah kami kena menyediakan apa-apa any konten untuk pihak Amani untuk untuk dimasukkan ke dalam package yang salah satu yang kami akan pilih nanti. Mungkin saya pun dapat menjelaskan sedikit tentang konten. Kalau untuk konten, sebenarnya yang tu kalau dia kata dia ada produk, contoh dia ada produk, so untuk jom beli saya explain dulu untuk jom beli. Untuk jom beli live show tu, pemohon just perlu datang bawa produk lah. Kalau dia kata dia ada servis, anda dia boleh bawa banner dan sebagainya. So yang tu yang dia perlu disediakan. Kalau produk, just bawa produk. Tapi kalau dia kata dia ada slide show yang dia nak tunjuk, so maksudnya dia tak boleh buat kat studio lah. Yang tu kita terpaksa request melalui Zoom ataupun online punya session. Tapi video tu bukan raw video yang akan dipostkan lah. So maksudnya kita ada video marketing team, video editor yang akan edit sebelum postkan di social media. Macam tu, so tak ada masalah. So konten, perlukan konten atau tidak terpulang kepada usahawan sendiri. Tapi bila kita call nanti akan ada kita punya team yang akan advise jugalah. So macam kalau artikel mungkin tak perlu sangat nak konten kan. Kalau web banner ke, kita ada GD yang akan buat. So insyaAllah tak ada masalah. Okey, baik. Mungkin satu soalan terakhir daripada usahawan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, saya daripada Kelang, Selangor. Saya nak tanya, adakah melalui package ni kita company akan ada apa-apa penambahan bayaran lagi setelah ditolak dengan geran tu? Assalamualaikum Puan Cik daripada Sapu Skin. So untuk grant ni, dia tidak akan mengenakan apa-apa charge daripada permohonan sehinggalah ke proses pembikinan bahan-bahan pemasaran, sehinggalah kita pulangkan semula apa yang telah kita bikinkan untuk bisnes seseorang tu, tak ada apa-apa charge yang dikenakan. Okey, baik, terima kasih Tuan. Sama-sama. Haji, saya nak ada soalan daripada Cik Hafriz Hazim Zailani di Cik Rum. Apa tu? Cik Azam? Ada soalan dari Cik Rum daripada Cik Hafriz. Saya lah Hafriz. Oh, okey, sorry. Tak apa. Ada apa-apa lagi soalan? Puan Laili Liana ada soalan ni. Macam borang tu nak dapat kat mana Tuan? Okey, untuk borang permohonan. Untuk borang tu Tuan, kita akan share dekat kita punya group WhatsApp tu Tuan Azam dengan Tuan Zaina. Betul tak? So kita akan tuan-tuan dan puan-puan, kita dah wujudkan grup WhatsApp untuk melorongkan tuan-tuan dan puan-puan. Saya percaya dalam proses permohonan tu akan ada lagi pertanyaan, dan dalam grup tu Cik Saiful pun ada. Mungkin Cik Hafiz saya mohon untuk join grup tu sebagai kita punya servis dan follow up seperti itu. Jadi mana-mana yang belum join WhatsApp group tu, saya dah share link untuk grup WhatsApp, dan saya pun telah kongsi contoh borang yang under BSN. Tapi borang tu boleh ambil di BSN ke ataupun boleh download? Ni Cik Hafiz. So untuk borang ni boleh didapatkan melalui website BSN sendiri, dan kami pun akan berikan juga borang permohonan yang ni lah untuk grant RM5,000 ni.
So dalam grup WhatsApp tu nanti pun ada, dalam website BSN sendiri pun ada. Maknanya kita boleh print kan cik? Yes, kita seeloknya print out kan, sebab untuk menghantarkan dokumen-dokumen ni nanti hanya chop dengan sign tu haruslah yang fizikal. Maksudnya bukannya yang telah di photostate ataupun telah di print. Kalau tak, BSN akan reject. Baik. Macam mana ya kita boleh dapatkan borang tu? Dalam grup. Oh dalam grup, okay, sorry. Ya. Nanti kita letak dalam grup. Tapi kita akan bagi sekali sampel lah. So kita akan share satu sampel. Satu lagi borang yang kosong, cuma ada dekat site vendor tu kita letakkan kita punya company detail lah. So Nanti semua nak tu kita akan tanya share. lagi. Grant ni, kita yang apply grant tapi nama atas grant tu is CC kat kita tapi alias kepada Amadi Media kan? If I faham begitu. Betul ke? Betul-betul. Dia macam ni sebab yang grant ni grant digital marketing kan. Dia lantik kita sebagai service provider. So untuk borang tu dekat bahagian pemohon semua you guys punya detail lah. Tapi untuk kolom ketiga tu vendor. So vendor tu kita punya detail. Macam tu. Yang tu kita memang dah siap print lah dekat borang yang kita akan share dekat group nanti. Macam tu. Ya. Cik Mahathir, saya nak tanya ada soalan ni. Adakah pembinaan website termasuk e-commerce itu Payment Gateway, adakah termasuk dalam grant tersebut? Kita ada buat website kan? Sini tak ada dalam taklimat tadi. Alright, so untuk package yang kami tawarkan dia takkan ada hanya untuk digital marketing sahaja. Program ni digital pemasaran tuan-tuan dan puan-puan, jangan salah faham. Ini adalah package digital pemasaran Yes. Cik Azman, saya nak buat pertanyaan sikit. Okey, berkaitan tentang kalau nak ikutkan dalam WhatsApp ni, dia nyatakan bahawa borang-borang tersebut dan semua dokumen tu boleh dihantar kepada pejabat perdana sama. Ya. Adakah borang ini kita tak payah hantar direct kepada BSN, dia melalui pejabat perdana sama ni boleh yang akan uruskan? Boleh juga kalau nak hantar terus ke BSN. Cuma kami dapat maklumat tu lambatlah sebab sebaiknya semua permohonan kepada pihak tuan-tuan lah yang memohon. Sebagai orang yang pertama tahu, lulus tak lulus, tuan-tuan yang akan tahu dulu. Baik. Baru kami kemudian baru tahu. Pihak Amani pun akan tahu kemudian. Pihak Perdasama of course lagi kita akan dapat info daripada pihak Amani. Jadi kalau kata borang itu boleh hantar ke kami akan hantar sekaligus kepada BSN. Jadi satu, senang kami berurusan terus dengan pegawai BSN tu sebab kita dah berurusan kan. Maknanya sokongan lah, ada sokongan daripada pihak perdana sama. Baik, terima kasih. Tapi selalunya untuk penghantaran kepada BSN tu dia akan melalui service provider jugalah. So maksudnya apa yang kita nakkan bila dihantar kepada Perdasama ada record berapa ramai yang hantar. So dia lagi secure. So and then kita akan dapatkan dari Perdasama borang-borang tu. So kita pun akan ada record berapa ramai yang hantar and kita buat submission kepada BSN. So dari situ lebih secure lah penghantaran dokumen-dokumen ataupun status lagi senang. Dan yang paling penting, kami kalau contohnya hantar 10 ataupun 20 dan sebagainya. Kemudian berapa yang lulus, berapa yang tak lulus. Jadi dari situ kita boleh follow up balik. Yang pihak yang tak lulus dia kenapa? Mungkin dokumen tak lengkap ke? Encik Nur Ahmad Hamzah boleh tak mutekan Encik Puan Nur Ahmad Hamzah, tolong mutekan suara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengar suara saya? Waalaikumsalam. Jelas. Waalaikumsalam. Okey, saya pada Negeri Sembilan, ahli Perdasama. Saya pengurus untuk amal balik ahli awal lah untuk seluruh Malaysia. Saya nak tanya kat tuan, adakah untuk orang Selangor saja ke atau seluruh Malaysia yang boleh mohon untuk program ni lah? Itu saja. Boleh, seluruh Malaysia boleh. Selagi ada SSM boleh. Cuma kami Perdasama Selangor lah organize projek ini. Dan saya pun naik Presiden 1 Perdasama, jadi tak ada masalah untuk kita ni. Atau nak tanya lagi, untuk yang sila. Penyataan kewangan ni,
adakah 2 bulan berturut-turut ni kena ada 5,000 ke fix ataupun dia balance ke ataupun duit yang masuk? Tak kira balance ataupun pulangan modal kita, pusingan modal ke? So, hi. So, Puan Halawati, boleh saya tahu bank yang digunakan untuk syarikat bank apa ya? Bank Islam. Okey, so kalau dalam bank Islam, kalau kita minta penyata dia akan tunjukkan total debit dan juga total credit. So, seperti yang telah dijelaskan, untuk penyata bank ni nanti, mereka akan tengok pada total debit dan juga total credit, bukannya total balance ataupun baki. So for the credit tu and debit nak tengok keluar masuk tapi ada flow 5,000 lah begitu. Yeah. Ada baki RM100, RM10 pun tak apa Puan. Janji total debit tu ada RM5,000 2 bulan. Okey. Cik, proses dia berapa lama ya Cik? Proses di dalam BSN tu sendiri? Sebab saya dah apply grant ni bulan 6 tapi belum ada apa-apa berita. Kalau kata through different service provider app Asia. Tapi kalau kata tak ada apa-apa berita, saya boleh buat application tak? Dia macam ni. Boleh dengar Puan? Boleh, silakan. Boleh. Okay, so basically dia macam ni Kalau untuk proses permohonan tu, sebelum ni setiap submission kita akan dapat tahu dalam masa 2 ke 3 minggu saja. So 2 ke 3 minggu usahawan akan dapat tahu status tu lulus atau tidak. Kalau terlalu lama maksudnya mungkin tak lulus. Tapi and then lepas dapat tahu kelulusan 2 ke 3 minggu, tahu kelulusan je and then tak sampai seminggu kita dah dapat full list. So full list tu kita akan contact untuk marketing. Itu dia punya proses. Cuma sekarang ni mungkin akan kelewatan sikit sebab dana yang sebelum tu habis. Macam tu. So yang ni semua TXP. Semua TXP. Maybe so lah. masa so dana yang 500 juta tu dah habis. Cuma kita menunggu suntikan. So macam untuk Puan punya, kalau Puan dah apply, so Puan tunggu dululah yang tu status dia. Kalau terlalu lama dan Puan boleh apply dekat kita ke ataupun service provider lain lah. Macam tu, so tak ada masalah. Nanti saya follow up. Thank you. Betul, tapi yang tu usahawan kena bersabar sikit lah sebab kita pun menunggu dana tu. So masuk dana yang tu jangan risau. Sebab you guys pun dah dapat SMS mengatakan lulus, dan kita pun dah dapat dana, so kita akan terus start marketing. Tak ada masalah. Baik. Thank you for your Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Akaun tu kalau akaun macam MyBank boleh ke akaun syarikat? Boleh, tak ada masalah. Pasal saya dah buat akaun syarikat melalui MyBank. Saya tak melalui BSN. Boleh, tak ada masalah. Yang penting dia mencukupi untuk total debit, total credit bagi 2 bulan yang paling latest. Mencukupi sehingga ke RM10,000 bagi 2 bulan tu. Maksudnya kalau RM5,000 ataupun RM6,000, RM4,000, dia cukup RM10,000 untuk total debit dan total credit. Mana dalam akaun tu kena ada dalam RM10,000 lah. Bukannya baki tapi aliran tunai keluar masuk duit tu. Keluar masuk tu. Ya betul. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Okey, saudara ni Tuan YDP, mungkin kita boleh akhiri program kita. Baiklah, untuk makluman usahawan-usahawan khasnya ahli-ahli perdasama dan usahawan-usahawan yang berada di luar sana, saya boleh kategorikan dengan 4 rumusan yang akan dapat saya sampaikan pada petang ini. Pertama, dari segi grant digital ini, download form. Download form dan tuan-tuan saudara isi form tersebut dengan lengkap dan kita akan majukan kepada BSN. Dan yang keduanya, lampikan SSM yang minimum 6 bulan dan ke atas, 6 bulan dan ke atas. Yang ketiga, daripada akaun semasa. Maknanya akaun semasa ini tuan-tuan tak perlu risau, tak perlu ada setiap bulan tu RM5,000 di dalam akaun. Jadi accumulate dalam bulan 8 tu keluar masuk berjumlah katakanlah RM3,000. Dan bulan 9 keluar masuk accumulate RM4,000. Jadi dicantumkan kedua-dua bulan itu berjumlah RM5,000 contoh minimum ya. Jadi tuan-tuan, saudara tak perlu risau, tak semestinya setiap bulan tu kita kena ada RM5,000 di dalam akaun kita. Bukan ya. Dan yang keempatnya, apabila lengkap dan wajib dihantar
kalau untuk memudahkan hantar kepada pejabat perdasama kita. Jadi kita dapat memberikan sokongan dan kita dapat pantau usahawan-usahawan, seberapa banyak usahawan yang memohon, dan kita akan, pihak perdasama akan bersama dengan Armani Media, kita akan tapir dan sebagainya, kita akan submit kepada BSN. Jadi itulah saya rasa 4 langkah yang wajar usahawan-usahawan kemaskinikan permohonan sebelum kita submit. Jadi maknanya saudara dan saudari bersyukur kerana mungkin permohonan saudara dan saudari itu melalui perdasama, dan tanggungjawab perdasama ini memperpanjangkan permohonan saudara kepada pihak bank melalui Armani Sdn Bhd. Jadi itulah tuan-tuan dan puan, sekali lagi kita bersiaran pada petang ini. Terima kasih kepada saudara dan saudari yang sudi hingga pukul 5 ini bersama kami. Dan terima kasih sekali lagi pada dua saudara daripada Armani Media, saudara Saiful dan saudara Faiz ya? Hafriz. Hafriz. Susah sikit nak sebut nama tu. Dan tidak lain dan tidak bukan, terima kasih saya kepada yang berusaha, Tuan WDP kita yang menjalankan program yang pertama di peringkat Perdasama Negeri Selangor. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara usahawan di luar sana yang masih lagi belum join Perdasama. Silakan, masih lagi terbuka untuk menjadi ahli Perdasama, dan sebenarnya Perdasama ini mempunyai sikap terbuka kepada semua usahawan-usahawan join kepada kami, dan kita akan bantu insya-Allah. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ji, kita sesi bergambar Ji, kalau boleh on video. Okey, silakan kita ramai-ramai pada usahawan-usahawan. Boleh on video, mana kita bergambar ya. Pada semua usahawan sila on video. Saya punya skrin ni dia tak ramai boleh join. Kalau ada yang tolong boleh snapkan. Boleh. Sebab saya punya skrin ni boleh terhad dalam berapa belas ini. 2, 4, 6, 8, 10. Boleh. Mungkin yang ada laptop tu boleh bantu. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Perdasama kerana bagi peluang juga. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih kepada penganjur. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Bagi yang nak bertanya lagi, mungkin tadi malu-malu nak tanya. Ya. Boleh teruskan sebab saya mungkin yang kalau yang ada masa ni tuan boleh kita chat. Saya harap Cik Saiful boleh stay sekejap dalam 10 minit lagi kalau ada yang nak tanya lagi. Boleh insya-Allah. Okay, sesi ni dah tamat. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mungkin yang boleh stay tu mungkin kita boleh ajukan beberapa soalan lagi kepada Cik Saiful. Assalamualaikum Cik Saiful. Saya nak tanya soalan terakhir mungkin dari saya lah. Okey. Okey, clear? Clear, boleh dengar. Okey, dengar clear. Okey, statement untuk 2 bulan tu kan, dia nak full ke atau macam kita bagi penyata depan saja yang dia ada tulis ending, credit, debit, ending dengan balance. Dia yang untuk bank statement tu dia perlukan full bank statement. So kalau maksudnya ada 20 lebih lah kena print. Sebab sebelum ni ada yang hantar dia miss 1 page je. So yang tu pun di reject. So kita rasa macam agak ketat juga. Page lah. Betul, full page lah untuk Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Sorry, baru nak tanya. Boleh. Saya nak tanya ni, kalau dalam 2 bulan tu tak ada keluar masuk duit, tapi baki memang ada lebih lah daripada yang diperuntukkan tu kan, more than 10k lah what I mean. So macam mana? Sebab dalam PKP ni kan kita mana nak buat apa-apa kan. Faham. Tapi yang tu sebenarnya ramai juga yang dia tersilap kan. Dia rasa kalau ada baki lebih mungkin boleh lulus. Tapi tak kisah berapa banyak baki pun kalau hantar tapi jumlah kredit tu agak kurang, so dia akan di-reject juga. So kita punya advice is kalau contohnya bulan sekarang bulan 10 kan.
So bulan 10 ni dalam satu bulan pun you dah boleh buat keluar masuk sendiri sampai 10k dan hantar je lah bulan 10 and dan bulan 9 walaupun bulan 9 kosong lah. Ramai yang nak buat macam tu sebenarnya. So bila kita hantar ke BSN pun diorang cakap diorang pun faham lah sekarang pandemik macam tu. So tu salah satu cara. Tak, bukan. Maksud saya baki tu memang ada lebih lah. Let's say ada berbelas ribu lah. So sepanjang tahun tapi tak ada transaksi. Yes. So, tak boleh. Yang tu macam saya bagi tahu tadi walaupun baki banyak mana pun kalau tak ada jumlah kredit yang mencukupi dia akan di-reject. Okay. Alright. Yang ada berbaki lebih tu senang je Puan. Yang ada berbaki lebih tu belanja keluar makan, keluar masuk isi belanja makan, isi belanja si Azman makan. Cek, hantar cek, keluar cek, masuk cek kan. Ramai yang beli habis. Okay. So sempat lagi lah ya. Sempat insyaAllah. Okay, terima kasih. Cik Saiful, nak tanya sikit. Boleh. Okey, macam saya pernah juga tanya dekat bank. Saya pakai Maybank lah kan. Saya minta full settlement, statement bank. Dia kata cuma 3 bulan saja selepas baru dapat yang statement bank tu. Kalau tidak tengok kepada dalam handphone je. Kan buat speaker tak nampak ni. Faham. Tapi kalau macam tu contohnya dia kata yang latest tak boleh nak dapat, so tuan boleh bagi yang previous punya boleh. Tapi jangan terlalu jauh. Ambil handphone lah. Yang tu dekat laptop boleh buat. So just download dekat situ bank statement. Saya cuma tolong bantu masalah je. Bank tu betul. Okey. Besar. Kalau dekat Maybank to you, dekat kita punya ada suara. Download tu je. Ada 6 bulan dekat situ kita boleh download. Minta maaf Cik Alif Munira, boleh tak ulang semula? Okey, kan kita dekat pergi minta dekat bank, dia cuma bagi untuk 3 bulan je kan. Tapi sekarang pergi dekat Maybank to you yang dekat Google je. Okey, pergi dekat kita, dekat situ dia ada sedia hingga 6 bulan plus dekat saya. Itu je kita boleh download semua full. Okey, kita tak nak pihak BSN dia tak nak tengok yang full. Sebab dia tak boleh nak kirakan untuk semua pemohon yang hantar full. Sebab tu untuk habis keluar makan lapor. Minta bank cuma bagi untuk 3 bulan je kan. So untuk memudahkan boleh download dekat Maybank to you saja. Oh, dalam Maybank to you tak ada ya? Dalam Maybank to you basikal putih tu macam mana nak repair dia? Okay, so saya ulang semula ya. Untuk account statement tu harus tunjuk yang total credit, total debit. So kalau tak ada yang pada bulan Oktober ataupun bulan September, boleh ambil pada bulan Julai ataupun bulan Jun. Tapi jangan macam jauh sangat. Yang penting dia cukup RM10,000 kalau 2 bulan tu digabungkan untuk total credit dengan total debit. Okay, faham. Total credit. Samdi? Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum, saya nak tanya. Okey, Cik Syazah. Saya kurang jelas. Keluar masuk tu nak total sebab saya tak berapa pandai sangat total credit dengan total debit ni. Sebab debit masuk kredit keluar kan? Betul. Okay. So kalau keluar masuk tu maksudnya dia kalau keluar 5,000 ke 10,000? Tadi Dia tengok pada jumlah kredit saja. Dia tengok pada jumlah kredit yang sebenarnya lah. Kalau ikutkan semua submission saya buat sebelum ni, dia tengok pada jumlah kredit tu saja. So kalau kita dah print, kita nampak jumlah kredit tu, so kita totalkan untuk 2 bulan tu saja. So kalau 2 bulan tu lebih daripada 10,000, so insyaAllah tak ada masalah. Oh, bukan 5,000 lah. Sebenarnya bukan 5,000 ataupun contoh 2,000, 8,000 ke, so total dia 10,000 kan untuk 2 bulan. So bila kita puratakan dia jadi 5,000.
Oh, dia nak jumlah untuk 2 bulan tu. Untuk 2 bulan jumlah lama. kredit tu is RM10,000. Oh. Kalau macam bulan 10 ni kita kena terus buat 10,000 lah kalau tak ada. Boleh juga. Tak ada masalah. So bagikan pada bulan 10 dan juga pada bulan September lah, bulan lepas. Dia kalau lebih pun tak apa. Yang penting dia lebih daripada RM10,000. Tapi PKP ni mana ada sampai RM10,000 income? Cik Hasbullah, macam saya cakap, kalau bulan Oktober ni, Cik Hasbullah boleh masukkan, keluarkan, masukkan, keluarkan, masukkan, Yang keluarkan penting- sampai dia cukup. Asyik keluar je nak masuk macam mana? Sebab tu nak kena Yang apply penting grant. yang penting total kredit tu maksudnya dia nak keluar duit keluar daripada akaun tu RM10,000 macam tu. Total credit, Puan. Puan Yelah, Syazah. kredit. Total kredit tu maksudnya duit keluar lah daripada akaun tu. Kredit duit masuk, Puan. Oh, duit masuk dalam akaun. Yes. Saya keliru sikit, minta maaf. Saya hari tu ada debit kan lah RM3,000. Lepas tu memang tak ada lah income lagi lepas ni. Macam mana? So yang tu tipu lah tu kan. RM3,000, RM6,000 cukup dah tu. Boleh? Ya, boleh. Boleh, alhamdulillah lah. Bagi kita keluar masuk sikit. Tuan, saya share sikit pengalaman. Saya punya cadangan ni. Katakanlah Saya tuan ada share sikit 500. pengalaman saya. Ni trik nak buat trik. Tu ada 500. Masukkan, keluarkan 400. 2-3 hari, duit yang dah keluar tu masuk balik. Okey? Macam tu lah yang saya buat. Tu yang saya nak terangkan. Lepas tu dah berapa dah? Keluar masuk baru dalam 2-3 hari. Lepas tu keluarkan balik, duit tu duit yang Buat sama. cara juga. macam tu. Tak, macam saya share. Kalau nak keluarkan duit, nak kena ada seorang lagi partner untuk approvekan benda tu. Tu yang susah tu. Itu cara itu adalah masing-masing punya syarikat lah. Ada yang perlukan approval. Maksud saya, kalau tuan ada 500 pun ataupun 200-300 pun keluar masuk jadi total tu. Yes. Tahu. Tu pernah buat cara macam tu. Tapi yang kebelakangan ni yang baru di syarikat ni, saya ada partner. So jadi apa-apa hal keluar masuk pun kena ada approval daripada dia. Kena pakat dengan dia lah. Kata nak minta grant. Sempat lagi lah. Sempat lah. Tak apa je lah. Buat partner dengan saya senang. Boleh. Pakai cash Boleh je. tanya? Boleh saya tanya? Assalamualaikum. Boleh. Okey, saya nak boleh terus saya cakap? Saya cuma kongsi je tak. Sila. Saya just nak clear tadi. Tak apalah, bagi Ali dia cakap dulu lah. Cik Ali boleh minta mute kan? Okey, Puan Akmal silakan. Okey, saya nak kongsi sikit je dengan kawan-kawan yang mana tak apa jelas kan. Sekejap Okey, kejap. Sorry. Okey, ni contoh akaun yang dimaksudkan oleh Encik Saiful dan siapa yang seorang lagi tu? Hafiz. Okey, macam ni. Okey, nampak tak? Card tu dia punya edit kita macam ni. Lepas tu debit kita macam tu. Okey, ending tu tak kisah berapa. Tu maksud yang diorang nak tu yang kredit. Walaupun ending tidak tu ada 100 ke 200 ke, tapi diorang tak baca dekat ending, diorang baca dekat kredit. Betul, terima kasih Cik. Betul. Macam tu. So tak kisah berapa baki, yang penting kredit lah. Itu saja. Okay, alright. Thank you. Saya minta izin live dulu bos ya. Okey. Terima kasih. Baik. Terima kasih semua. Thank you Tuan Haji Zainal. Kita berwasat dalam grup ya. Saya masih boleh bersiaran bersiaran. Saya nak tanya satu soalan boleh? Sambil tu minum air, minum kopi ke apa. Biasanya 9 malam baru habis ni. Cik Saiful tak apa Okay, saya nak tanya satu je, saya nak clear. The transaction credit 10k ke 5k? 5k per month. So kalau 2 bulan dia adalah 10,000. So kalau gabungkan 2 bulan later, it's gonna be the sum of 10k. Alright, that's it. Thank you. Alright. Cik nak tanya tarikh tutup
mohon ni bila? Okey, so untuk tarikh tutup ni dia kalau yang diwawarkan oleh kerajaan sekarang hingga ke 2024. Tapi sebabkan ini adalah dana yang percuma yang dihaskan, diperuntukkan untuk MSME. So konsep dia adalah siapa cepat dia yang dapat. Sebab saya punya akaun semasa tu baru lagi tak sampai 2 bulan. Jadi saya macam kalau saya nak mohon saya kena tunggu 2 bulan ke baru boleh mohon. Nampaknya begitu. Link dengan saya. Oh cepat. Salam. Dia duit Tanya, keluar masuk still. dana Ya, dah Cik fully Syariah. utilised ke? Okey, kalau macam sebelum ni 500 juta habis dalam tempoh satu tahun setengah. Tapi disebabkan oleh sekatan PKP, ada lagi yang kita baru nak buat balik, nak start balik. Tapi Dana dalam yang baru, proses lah sekarang. dana yang baru berapa lagi So boleh saya tahu, takut nanti dah hantar sebab Untuk info dia yang kami dapat, untuk info yang kami dapat, mereka akan buat 10 juta untuk setiap bulan. Dia total dia 100 juta tuan, tu yang info kita dapat tahulah, total 100 juta and then hari tu 10 juta dah habis tinggal 90 juta, tu yang kita tahu. Kita tak tahu nanti akan ada dana tambahan ke apa, tu kita tak pastilah. Tapi dana kita tu fokus, dana tu kongsi dengan semua service provider betul-betul, dana yang sama untuk semua service provider. So maksudnya bukan kita saja kan. Bukan Amani Media saja, banyak service provider bawa internet ni. So cuma beza dia ada service provider yang mengenakan charge, tapi kalau kita tak mengenakan apa-apa charge lah. So service provider dia mengenakan 50% charge. Dia konsep dia first come first serve tuan kan. First come first serve basis, jadi kena cepat. Okey, baik. Baik, terima kasih. Tuan. Dapat. Lengkap dia punya dokumen apa semua. Berapa hari tu lulus? Kalau untuk proses approval, selepas kita submitkan, dia akan ambil masa 2 hingga ke 8 minggu. Sehinggalah kalau Cik Herawati lulus, akan menerima SMS daripada pihak BSN. Tapi tuan kena faham sebab dana yang first dana 500 juta dah habis. Sekarang BSN dah buat pengumuman, betul kalau saya silap tolong betulkan. BSN telah buat pengumuman akan dapat lagi ni bukan duit BSN, ni duit daripada government melalui penjana. Jadi BSN telah buat pengumuman akan dapat lagi 100 juta. Pengumuman dah buat tapi duit tu tak masuk lagi, betul tuan duit tu belum masuk lagi BSN, betul Betul. Jadi bila kita tak tahu bulan ni ke bulan depan kita tak tahu. Mungkin tentang dah masuk agaknya. Jadi tapi sebab saya pun teruskan. Jadi soalan Tuan Alif yang bertanya tadi, tempoh kelulusan yes, ambil masa 2 ke 3 minggu sekiranya dana tu dah ada dalam BSN. Betul. Jadi bila dana tu ada, yang tu kita tak tahu. Tapi so far kita berani cakap because pengumuman telah dimaklumkan, BSN bakal dapat lagi 100 juta. Satu lagi yang pihak Amani Media berani war-warkan lagi sekali. Kalau tak ada orang pun tak berani nak dan saya pun ataupun bersama pun tak berani nak buka forum ini orang kata kalau sekiranya duit tu dah habis sebab nanti janji-janji pula. Betul. Tuan-tuan tak cepat, kiranya hantar pada bersama terus ke macam tu? Ya. Yes, betul. Hantar kepada bersama supaya kami boleh follow up dengan BSN. Okey, kami dah hantar 10, dah hantar 50. Okey, berapa yang dapat, berapa tak dapat. Yang tak dapat ni kenapa? Apa syarat yang dia tak comply? Ya, kadang BSN yang dia beritahu saja, okey, tuan tak dapat. Ataupun dia akan beritahu yang dapat saja. Yang tak dapat tak beritahu. Jadi kita bila berurusan dengan BSN, pegawai yang berkenaan, jadi kita boleh follow up dengan manager BSN tu. Okey, tuan, kami dah hantar sekian-sekian, kami nak tahu dapat berapa. Dapat berapa. Itulah dia. Tapi kalau tuan hantar sendiri pun boleh. Kita ada pula syarat mesti hantar bersama. Cuma kita nak bantu, bersama nak bantu saja. Okey, kalau saya boleh buat penambahan, untuk anda hantar sendiri ke BSN boleh. Tapi bila kita dah letak atas kaunter tu, minggu depan kita datang balik, dia masih lagi ada dekat atas kaunter tu. Sebab tu kalau boleh kita compilekan, kita hantar buyback. Betul-betul. Better kita yang uruskan lah. Lagi satu sebab kita orang pun memang selalu buat submission. So bila kita yang buat submission, kita ada data tu kita ada.
and then kita pun dah kenal dengan orang BSN. So untuk Ya. didahulukan mungkin senang sikit macam tu. Untuk Dia benda dapatkan ni human update factor macam tuan. Yelah. Macam kita dah kenal, macam hari ni saya kenal Cik Alif, saya kenal Tuan Asbullah kan. Jadi kita dah kenal ni dia lain kan. Dia punya orang kata human factor tu kan. Cuma kita tak adalah simpan lama-lama. Contohnya one week kami kumpul ada 10 kita hantar. Tak adalah kita kumpul sampai 2-3 minggu kumpul banyak baru kita hantar. Kami target lah. Kata ada je 2-3 hari, contoh ada 20 kita hantar terus. Kita tak kumpul kumpul sampai sebulan baru kita hantar. Okey tuan. Terima kasih banyak pada Cik Azman dengan ni, insya-Allah tahan sama-sama. Nak tanya, kalau kita dah hantar satu permohonan tu, daripada sama kata tak boleh, tak lulus, kita boleh hantar sekali lagi ke untuk lepas tu kita dah baikilah apa yang kekurangan tu? Kita tengok nanti kan. Ataupun mungkin ni Cik Saiful atau Cik Afril, mungkin kita boleh buat screening dulu kot sebelum kita hantar. Betul. Jadi tak adalah Kita BSN reject macam tu je kan. sebab dekat sini pun dekat Amani Media pun kita ada team yang akan screen dulu semua permohonan, sebab kalau tak cukup benda-benda simple lah, contoh tak cukup sijil SSM ke apa dia terlupa letak, so memang kita akan call lah. Kalau tidak kita dah hantar sisi menunggu kan. Betul, tadi kena ada chop lah, kena tanda tangan benda-benda tu kadang kita rasa macam dah buat, tapi bila dah hantar tu rupanya chop tak ada benda-benda kecil-kecil ni. Jadi besok terus saya hantar terus kat Cik Azman. Boleh. Dah join group WhatsApp group tak yang saya share tadi? Saya akan hantar location. Waze je pusat tuition Akademi Gading. Ni saya kat office je ni. Okey. Apa saya WhatsApp Cik Azman? Boleh. Okey, terima kasih pada Cik Abul ada nak tanya lagi? Cik Hasbumbah ni kalau usahawan nak pinjam duit, nak pakai dulu boleh pinjam ni dengan Tuan Hasbumbah ni. Dia ada 3,000 dalam bank tu. Itu je yang ada tuan. Boleh tuan? Alah, apa salahnya jariah untuk kawan-kawan. Tuan ada 3,000. Bagilah pinjam sekejap 1,000. Kan? Boleh tuan? InsyaAllah. Okey, saya rasa tak ada soalan lagi. So terima kasih Cik Syaiful, terima kasih Cik Afril, tuan-tuan semua Okey, terima kasih semua. Maaf bertanya. Last. Boleh ke? Boleh. Ya, Cik Ahmad, ya silakan. Dalam bank ni dia tengok kita punya penyata, baki penyata Dia jumlah transaksi. Dia jumlah kredit tuan, dia bukan baki penyata, tak kisah berapa baki. Kalau contoh tuan ada 5,000 kan, lepas tu tuan keluar balik 5,000 pun tak ada masalah. Macam tu, baki kosong pun tak ada masalah, yang penting jumlah kredit tu ada. Oh iya ke? Tak ada masalah. Okey. Dekat penyata bank, dia ada total credit and debit. Bank nak tengok yang tu. Okey. Dia selalunya dekat bahagian akhir. Kalau macam saya bank Islam, dekat bahagian akhir tu dia akan ada tulis summary, total credit, total debit. So bank nak tengok yang tu. Cukup tak 5,000. Ada certain bank dia dekat atas sekali, ada certain bank dia paling last. Betul. Tak semestinya BSN ni ada tanya saya tadi, tuan kena ada BSN tak? Tak ada masalah. Tak semestinya. Sebab BSN kan bank kerajaan. Jadi of course lah duit kerajaan dia akan salurkan kepada bank kerajaan. Okey? Okey. Cik Saiful, saya dah make it you as an admin group. Nanti boleh add Cik Hafiz lah. Boleh. Saya terus add Cik Hafiz. Office di mana? Office dekat Kota Damansara tuan. Kalau tuan nak datang singgah boleh. Oh, Syekh 8 betul. Okey. Nah, bolehlah kita duduk nanti untuk nak screening boleh. Kita. Tak ada masalah. Okey, terima kasih tuan-tuan Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Banyak kali bye-bye ni. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Ada makna tu tuan. Ini boleh ada sesi mengatir dengan Cik Hasbumbah ni dan lain-lain ni. Ini banyak itu bersembang ni. Okey. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Okay.